Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah sebulan setengah semenjak Kongres Ekonomi Bumiputera yang keempat diadakan. Tapi sampai hari ini saya tengok orang Melayu tak berapa minat nak bincang isu ini. Inilah peluang yang diberi kepada orang Melayu untuk nak bincang masalah ekonomi negara. Nak bincang masalah ekonomi orang Melayu. Tapi orang Melayu ni saya tengok sebulan setengah ni semenjak Kongres baru ni, mereka lebih suka bincang isu misalan sebab apa kantin sekolah masih buka bulan Ramadan, isu bakuteh, isu kampung Cina atau kampung baru Cina, isu LGBT, isu Coldplay, isu Taylor Swift, isu konsert. Banyak orang Melayu ni saya tengok kalau di TikTok tu yang duduk debate banyak tu live tu, semua duduk bincang tentang isu akidah orang Melayu. Kita kena pelihara akidah orang Melayu. Jangan akidah orang Melayu rosak dan macam-macam lagi. Kalau kita pelihara akidah orang Melayu tapi kita tidak kisah tentang ekonomi orang Melayu nak makan macam mana? Masa depan orang Melayu macam mana? Ini dia orang tak kisah. Dia orang tak minat pun nak bercerita. Dasar ekonomi baru ni sudah berapa puluh tahun. Semenjak tahun 71 sampai sekarang. 50 tahun lebih. Tapi masih gagal. Lepas 50 tahun lebih. Ramai rakyat Malaysia pun belum lagi umur 50. Dasar ekonomi baru ni sudah wujud lebih lama daripada mereka lahir. Tapi masih gagal sampai hari ini. Kita tidak buat kajian. Sebab apa gagal? Sebab apa satu dasar ekonomi baru yang sepatutnya berjalan selama 20 tahun, selepas 53 tahun masih tak berjaya. Di mana kegagalannya? Sebab siapa yang menyebabkan kegagalan dia? Apa yang perlu kita buat? Pindaan kepada dasar tersebut. A new strategy. Untuk nak menjamin kejayaan ekonomi orang Melayu. Tak ada. Baik pemimpin politik, baik pemimpin kerajaan. Tak ada. Dan ini yang duka citakan. So sekarang ni kita kata kerajaan gagal. Sebab rakyat susah. Kita kata ni orang Cina ni menyebabkan orang Melayu susah. Orang Cina bertambah kaya. Orang Melayu bertambah miskin. Harta negara jatuh ke tangan Cina. Orang Melayu ni jadi hamba di negara sendiri. Dan macam-macam lagi slogan politik. But now is the opportunity to correct all that. Sekarang peluang untuk kita memperbaiki keadaan. But we don't care. We are not interested. Dan saya dah lama ni, ini sudah 53 tahun semenjak dasar ekonomi baru. 20 tahun lebih. I'm talking about 20, bukan 20 tahun, 30 lebih tahun dulu. Hampir 20 tahun ataupun 20 tahun selepas DEB itu. 30 lebih tahun dulu, saya dah bangkitkan semua hujah-hujah tentang kegagalan dasar ekonomi baru dan apa kerajaan perlu buat. Jangan lupa, semasa tu, I'm talking about 1990 atau 1991 lah, in fact semasa tu. Anwar Ibrahim sudah jadi Menteri Kewangan. Belum lagi Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri masih Ghaffar Babar semasa tu. Kita orang dah berdialog dengan kerajaan tau. Kita adakan Kongres Ekonomi Bumiputera yang ketiga. Yang baru ni yang keempat. Dan kita telah bangkitkan hujah-hujah kita tentang sebab apa gagalnya dan apa kerajaan perlu buat. Kita dah buat 20-point memorandum. Memorandum 20 perkara dan kita serah ke kerajaan memorandum 20 perkara iaitu 20 perkara yang kerajaan perlu buat
untuk perbaiki keadaan, correct the situation dan menjamin masa depan orang Melayu tidaklah macam hari ni sekarang ni. All that has been done, but ignored lah. Tapi kalau cerita pasal kantin sekolah, kalau cerita pasal bakute, kalau cerita pasal Coldplay, berbuih mulut orang Melayu. Duk cerita, ini akidah, kena pelihara akidah. Macamlah akidah mereka tu kuat sangat. So this is the problem. And okay lah, kalau saya nak cerita the full story ni, mungkin video ni, tak tahu lah, mungkin 2 jam ni tak cukup ni kalau saya nak cerita semua. Ringkas cerita ya. Kegagalan dasar ekonomi baru, DEB, kerana sikap orang Melayu. Orang Melayu menggagalkan DEB because of the attitude. Jangan blame kerajaan, jangan blame sesiapa sekalipun, ataupun blame orang Cina. Melayu ni papa kerana Cina kaya. No, that's very, very unfair. Sebab saya banyak menyaga dengan Cina. Dan saya tahu sikap Cina ni, dia orang nak cuba tolong Melayu. Trust me, I've done a lot of business dalam 20 tahun lebih dengan Cina. Dan Cina ni tidaklah maknanya tamak sampai Melayu. Cina pun sedar mereka kena bekerja dengan Melayu, membantu Melayu. Sebab tidak guna satu negara di mana satu bangsa ni kaya sangat dan satu bangsa ni miskin sangat. That's a recipe for disaster. Mana-mana negara di mana satu bangsa ni terlampau kaya dan satu bangsa lain terlampau miskin, itu menjemput kekecohan. Akhirnya akan berlaku kekecohan. Cina tak mau kekecohan. Mereka nak cari duit. Mereka nak cari untung. That is the thing. So, okay, I will give you 1 or 2 example lah maybe. Sebab, kalau saya nak bagi 100 contoh ni, memang saya boleh. Sebab saya dah banyak kali buat ceramah ekonomi ni. Banyak kali. Dan saya buat ceramah ekonomi ni depan Sanusi, depan Tengku Razali Hamzah, depan Rafidah Aziz, depan Anwar Ibrahim. Dululah masa dia orang Menteri UMNO dan sebagainya. I've done this speech many times. Tapi for me, untuk nak buat sekali lagi ni, tak susah lah. Tapi saya buat ni, saya tak mau buat ni, syarahan akademik. Macam Professor University, I'll give you case study. Dan case tadi melibatkan saya. Benda ni tahun 70-an. Berlaku tahun 70-an. Maknanya we are talking about lebih kurang 45 tahun dulu, 45 years ago. 45 years ago, masa tu saya umur 30 baru. Bukan macam sekarang lah, 70 lebih. So, saya ada 5 bot ikan. Saya beli 5 bot ikan. Bot ni, bot pukat tunda. Pukat tunda ni, dengan enjin, dengan dia punya pukat, dengan dia punya bot dan sebagainya, 100,000 sebiji. So, 5 bot, 500,000. 45 tahun dulu saya cerita ni. Sekarang tak tahulah berapa harga. So, 5 bot harga $500,000. Masa tu Mercedes 50,000 tau. Mercedes 50,000. So jumlah bot, nilaian bot yang saya beli ni lebih kurang 10 Mercedes. Harga 10 Mercedes. Dan saya beli cash. Susah tu nak buat pinjaman untuk bot ikan ni, not easy. So imagine hari ni berapa harga 10 Mercedes today lah. That is my investment in this 5 bot ni. So saya bawa masuk nelayan dari Perak dan Selangor. Sekincang, Sabak, Bernam, jadi nelayan tu nelayan Cina. Dan bot tu beroperasi, tak payahlah beroperasi untuk setahun tu, boleh dikatakan okey lah. Boleh untung lah. Nelayan saya ni keluar pagi, 3 hari, 4 hari baru balik. 3 hari, minimum 3 days, kadang-kadang 4 days balik. So, bot tu penuh. Ikan penuh dalam bot. Satu hari, isu bot saya ni, 5 bot saya ni dibincang di Don Terengganu.
Dan Don Terengganu ni membantah bahawasanya Raja Petra ni dia ada 5 bot Tudor dia, dan dia guna Cina. So Jabatan Perikanan di arah suruh tendang Cina tu keluar. Saya dipanggil ke pejabat pengarah perikatan, pengarah perikanan, juga Cina. Dia pun Cina. So saya diberitahu bahawasanya UMNO telah arah bahawasanya Cina yang dok operate bot saya ni kena halau keluar Terengganu. Send them away, tak dibenar. Sebab maknanya bantahan dari UMNO. Okey. So akhirnya saya terpaksa halau Cina ni balik ke Perak, balik ke Selangor. Tetapi masalah dia, kalau saya guna nelayan Melayu, dia orang keluar pagi balik petang. Dia tak mau keluar 2 hari, 3 hari atau 4 hari macam Cina ni. Keluar pagi balik petang. Tapi kos sama. Kos untuk minyak diesel. Kos untuk air batu. Same. You keluar sehari, you keluar 3-4 hari, same. So kos tu, banding dengan pendapatan kita dapat keluar pagi balik petang tu, the pendapatan only 10%. Whereas kalau kita dengan kita guna Cina ni 3-4 hari ni, dia berganda 10 kali. So tak boleh untung. Bot tunda dia besar tau. It's big. It's not, bukan bot kecil dia. I'm talking about bot besar dia. Dan kita pergi tangkap ikan sampai 100 batu dari pantai. So akhirnya saya jual lah bot tu. I cannot afford to operate dengan menggunakan nelayan tempatan. And saya rugilah, banyak rugi. Maknanya, So the problem is, keutamaan UMNO Terengganu semasa tu lah, ataupun kerajaan semasa tu, keutamaan ni you kena guna Melayu. You tak boleh guna Cina. What about viability? The viability of my project depend on I ada nelayan yang produktif. You see, viability tak penting. Projek saya berjaya ke, gagal ke, tak penting. Yang penting kena guna Melayu. So, bangsa, race, lebih penting dari kejayaan. Itu satu contoh. Satu lagi contoh, saya buka travel agency. Di Bangsa. Bangsa mahal tau sewa. Very expensive. Tapi saya nak dapat market, up market lah, Bangsa market dan sebagainya. Saya buka dekat Bangsa, and travel agency tu, berjalan. Akhirnya tak lama lepas tu untung. Boleh untung. Dan saya dapat juga ticketing punya ni dari kerajaan. Sebab kerajaan di Kuala Lumpur. Saya main ticketing punya pun di Kuala Lumpur. So saya banyak dapat government business. Dan government business tahulah, pegawai kerajaan yang nak terbang kena guna MAS. So saya dapat agensi dari MAS. MAS beri saya agensi. Saya dapat juga beberapa agensi airline lain jugalah. One day, satu hari, pegawai dari Kementerian Kewangan, dia mari pejabat saya, dia tanya staff saya siapa manager. So staff saya tunjuklah manager saya Cina, ada perempuan Cina. One Chinese lady, banyak pengalaman di dalam industri ni lah. Very good experience. Jadi melalui dia yang kita punya market bukan saja private market tapi government market. Sebab government market ni dia competitive, very competitive. You have to fight for the business. So my manager tadi, Cina tadi, yang perempuan dia, she was handling well. And then bila staff I tunjuk kepada dia, the pegawai tadi, pegawai kewangan, ada di Kementerian Kewangan, pergi office dia, tanya, are you the manager? Dia kata, yes. Serta-merta pegawai tu pergi ke dinding, lesen saya tu, my license dengan kementerian, my ticketing punya license, semua dia orang ambil, rampas. They confiscated all my licenses tau. So lepas tu, saya dah tak boleh buat bisnes.
Unless saya nak buat business maknanya, walk-in customer, okay lah. Tapi my government business totally gone. Government servant dah tak boleh dah nak beli tiket dengan saya, which is a big market lah. So, akhirnya saya rugi. Banyak rugi tau. Saya pun tutup. Sewa saja. Berapa bangsa tu. So, saya tutup. Again, I made a big loss. So, the issue is, saya tak boleh guna Cina sebagai manager. Saya kena guna Melayu. So, ada satu lagi bisnes yang saya buat bekalan ke kerajaan. Okay, saya guna Melayu. Tak apalah. Sebab saya guna Cina ni jadi isu sangat, saya guna Melayu. Bisnes tu berjalan. So, mula-mula kita dapat kontrak lah. Ini dalam berapa juta lah kontrak. Usaha saya. Lepas tu saya serah kepada manager ni to continue. Lama-lama kontrak itu pun kalah and then we lost money. So, saya kata, and then there was one more contract. Saya dapat saya ada kilang bihun dekat Terengganu. Saya manufacture bihun. Dan saya dapat kontrak untuk bekal Felda. Seluruh Malaysia tau. Seluruh Malaysia Felda termasuk Sabah Sarawak. Saya bekal bihun. Branding, Felda punya branding lah. So we are contract manufacturer. Bila tercetusnya reformasi tahun 98, saya terlibat dengan reformasi. Felda cancel my contract. So, saya pergi jumpa General Manager Felda. General Manager Felda tu pun Old Boy Malay College tu actually. MCKK dulu. So, I kata, what happened? Why you cancel my Felda contract? Dia kata, ni arahan dari atas sebab you ni terlibat dengan reformasi. So, we were told to cancel your contract. But my performance is good. My price is the best. In fact, dalam beberapa syarikat tu yang offer tender tu, saya yang termurah sekali. Saya, but this is political lah. You tahulah kalau you buat bisnes dengan kerajaan, kalau you tak ambil kira politik, tak boleh. So, saya kata, dasar ekonomi baru lebih penting ke politik? Dia kata, yelah, politik lah. Dasar ekonomi baru tu satu, but we, government ni, dia lebih fokus kepada your political support walaupun dasar ekonomi. So, okay. Akhirnya ini 3-4 kes saya cerita, banyak lagi. Tapi dah 17 minit cukup. Saya tak mau cakap lebih dari 20 minit. So in the end I forget about it. I said saya tutuplah semua perniagaan and saya tukar career, saya jadi penulis. So I became a writer on social and political issues. Political issues melibatkan orang Melayu dan macam-macam. Dan tak berapa tahun kemudian, in fact dalam 4 tahun kemudian, tercetus reformasi. So, saya pun terlibatlah 4 tahun kemudian dengan reformasi. So, that's my personal experience as a Malay businessman yang cuba menjaga di bawah dasar ekonomi baru. Tapi oleh kerana isu bangsa, isu politik, saya disekat dari itu. Walaupun kehendak kerajaan ni, mana you kena sokong kerajaan, you kena orang Melayu, jangan guna Cina, don't employ Chinese dan macam-macam lagi. Benda tu not viable. But that's the focus of the government, isu jangan guna Cina, guna Melayu. Tapi kita kata ni, kita negara berbilang kaum. We are multiracial. Kita tidak ada diskriminasi terhadap bangsa lain. Tapi saya personally menghadap banyak diskriminasi sebab saya guna Cina, saya employ Cina baik sebagai manager ke, sebagai pekerja ke, and saya gagal banyak yang saya buat sebab kerajaan interfere. Kerajaan masuk campur dalam bisnes saya dan sekat kerana dia orang tak suka yang saya ni guna pekerja Cina, manager Cina dan sebagainya. So hari ni dasar ekonomi baru selepas 53 tahun gagal dan kita kata ni orang Melayu tak pandai menyaga lah, orang Melayu bodoh lah ataupun Cina ni menyekat orang. No. Actually sikap orang Melayu. The Malays themselves, their attitude
has resulted in the failure. Dan apabila Don Terengganu ni, yang sepatutnya membincang isu-isu kepentingan negeri, apabila dia orang bermesyuarat bincang yang Raja Petra ni guna nelayan Cina dan arah Jabatan Perikanan untuk halau Cina tu keluar dari Terengganu, what more can I say? This is the kind of government and this is the kind of attitude of bangsa Melayu, di mana bangsa tu lebih penting dari kejayaan. So now kita ni asyik dah sebulan setengah semenjak Kongres Ekonomi baru ni, kita duduk lebih penting bergaduh tentang sebab apa kantin sekolah buka masa bulan puasa. Sekolah tu tak ada bangsa lain ke? Orang Cina, orang India ni pun dia orang tak puasa. Kita tak mau benar dia makan ke? Semata-mata kerana Melayu berpuasa, Cina, India tak dibenar makan. So this is the attitude of the Malays lah. Yang sebenarnya actually the Malays deserve this fate. Bila dah bodoh tu, kita nak kata apa? Ajar pun susah. Assalamualaikum. Salam sejahtera.